Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa la udwana illa 'alal zalimin. Wa la ilaha illallahu ilahul awwalin wal akhirin wa qayyumus samawati wal ardin wa maliku yaumiddin. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم احفظنا من كيد الكائدين ومن حسد حاسدين ومن سحر الساحرين يا رب العالمين اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم من أراد بنا وأراد بإسلامنا وأراد بأعراضنا ومنهجنا وبدراستنا ومن حولنا ومشايخنا بسوء أو حقد أو حسد أو فتنة أو سحر أو فساد أو شحناء أو خيانة أو افتراء أو صد اللهم اصرف عنا شرورهم واجعل شرورهم على نحورهم واجعلهم آية وعبرة لأولي الألباب يا سميع الدعاء اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh. InsyaAllah pada perjumpaan kita malam ini kita akan sambung lagi pengajian kita tentang masalah mustalahil hadis lah malam ini insyaAllah daripada kitab As'ilah wa Ajwibah fi Mustalahil Hadis. Kita telah baca mari beberapa kali perjumpaan. InsyaAllah pada perjumpaan kali ini kita nak mari tengok sedikit lagi daripada ketinggalan soalan yang ke-125 tentang masalah yang dia tanya di sini, kata apakah yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Hafiz Qutbul Halabi mengenai dengan hadis an'anah yang ada di dalam Al-Bukhari dan Muslim. Kita telah beri jawapan dan huraian giddah. Cuma malam ni kita nak buat kesimpulan sikit dan kita nak sambung ada ketinggalan lagi sedikit daripada jawapan. Jawabnya berkata alim ulama kita, kebanyakan daripada ulama al-muslimin di atas bahawasanya hadis an'anah, mari dengan an tu yang ada di dalam kitab Al-Bukhari dan Muslim menepati tempat serupa dengan perkataan akhbarana haddasana sami'tu qala li serupa belaka. Kenapa boleh kata lagu tu? Kerana wa emo datanya sanad tu dengan sanatan yang lain daripada wajah-wajah sanad-sanad hadis yang dia itu sarih dengan kata dengar dengan cara nyata daripada orang hadis tu sendiri, ataupun keadaan mu'an'in tu, orang yang riwayat hadis itu dengan lafa'an tu tidak tadlis, dia tidak mentadliskan
melainkan daripada orang yang siqah. Daripada orang mana? Daripada orang yang siqah. Itu tanggungan yang kedua. Tanggungan yang ketiga iaitu wa imma berlakunya perkara tersebut hadis mu'an'an tadi itu daripada setengah an-nuqad, orang ada berbicarakan tentang hadis Nabi ni daripada muhaqqiqin, dia mendengarkan hadis mu'an'an tu baginya. Makna kata kalaulah hadis yang datang dengan sirah an sekalipun di dalam Al-Bukhari dan Muslim, maka dibilang kata dia menepati perkataan dengar aku, telah mengkhabar akan daku, telah royak akan daku, menepati duduk situ. Apa maksud tak? Menepati duduk di situ. Katanya Syekh di sini, qultu amma ibn Salah. Di sini kita mula nak sambung. Tadi tu kita hurai gidah pada perjumpaan belum daripada ni. Boleh kita rajuk di dalam majlis kita lah. Dia kata amma ibn Salah wa ibn Nawawi, adapun Imam Ibn Salah tu kitab muqaddimah tu, dan An-Nawawi, dan Imam An-Nawawi di dalam kitab takrib hak dia, kitab mustalahil hadis yang disyarah oleh Imam As-Suyuti di dalam kitab yang bernama Tadribur Rawi, syarah matan Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Maka Imam Ibn Salah dan Imam Ibn Nawawi ni fadhahaba, maka dua-dua orang ni berpendapat ila annaha, kepada bahwasanya makna hadis mu'an'an tadi itu mahmulatun, bukan majmulatun tu, mahmulatun, buai titik jim tu, mahmulatun, dikena tanggung. Makna kata dikena sipai, dikena pehe, boleh juga kita nak tafsir lah tu, ala thubutis sama' fima bainahum, di atas bahwasanya berlaku dengar di antara alim ulama. Makna kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dan Imam Ibn Salah, dua-dua orang ni daripada tokoh ulama mustalahil hadis ataupun ulama il hadis hak belakang ni, hak korong belakang ni, dia berpendapat kata walaupun hadis tu hadis mari dengan sirah, mari dengan perkataan an, akan tetapi menepati sami'tu, akhbarani, akhbarana, haddatsana ataupun qala li, qala lana, tak supa belaka, menepati hak tu. Apa maksud tak? Menepati perkara yang kita itu telah berikan huraian itulah. Makna menepati dengar, bukan makna kata kalau ada an, adanya apa nama perkataan umpama tu ada dalam Bukhari ataupun dalam Muslim, maka takut sengka setengah-setengah daripada orang kata dia itu beri pedah putus ke, beri pedah kata tidak bersambung ke, tak. Hukum khusus ni, hukum apa? Hukum khusus, ia tak serupa dengan hak lain. Nampak tu tak? Sebab itulah masalah hadis kita dengarlah daripada a'immatul hadis. Tak usah dengar daripada orang yang bukan ahli dia. Walaupun nak lagu mana rupa pun, itu bukan. Itu bagi orang yang idrak, orang yang orang yang sempat, orang yang reti, orang yang boleh tapih. Ada pun orang tak boleh nak tapih, nak tolong tak boleh lah tu. Nak tolong tak boleh. Baik. Min jihatin ukhra, daripada jalan ni hak lain, iza kana fi ahadithil usul la fil mutaba'at, apabila adalah didapati hadis tadi itu hadis usul, bukan tentang hadis al-mutaba'at. Di sana dalam ilmu hadis ni
Mana ada hadis hak usul. Hadis usul ni mana humi dia, dasar dia. Hadis hak dasar. Nampak tu tak? Ada hadis hak dasar dia. Dan ada di sana hadis, orang panggil hadis mutaba'at. Hadis mutaba'at ni makna kata pembantu. Bawa untuk nak membantukan hadis. Bukan dia sebagai asas. Di sana ada hadis syawahid. Ada syahid-syahid dia. Syahid ni mana perkataan yang namai bantukan hadis. Tu di sana je lagu tu. Dalam ilmu hadis ni apabila kita buka di dalam kitab-kitab ulama kita, depan alim ulama kita yang akan tunjuk dia kata ni hadis usul, ini hadis mutaba'at, ni hadis sakut paut dengan syawahid. Pasti kita orang nak ngaji ni, terutama anak-anak pelajar hak nak jadi warasatul anbiya pula, kena ambil benar, ambil penting dengan dia, ambil faham, ambil cara nak faham betul dengan apa yang kemukakan oleh alim ulama kita kepada kita. Kalau tidak, nescaya kita akan diputar dan dibelik oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala yang berpakaian agama Islam. Yang tak boleh kita ambil faedah daripada dia. Yang tak boleh kita nak ambil ilmu pengetahuan daripada dia. Kerana dia adalah bukan ahli yang pertama. Yang kedua, orang faham tak betul dengan apa yang disusun, dicatat, dihurai, dimaksudkan oleh alim ulama tentang hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa buat lagu tu? Kerana gapo Imam Nawawi dan Imam Ibn Salah kata hadis mu'an'an dalam Al-Bukhari dan Muslim, kata menepati dengan tahsinan lidzan, kerana nak memperelokkan sangkaan kita. Kita nak kecek tentang hadis yang ada dalam Bukhari, ada dalam Muslim, tak sama dengan hadis yang ada lain daripada itu. Kita kena elokkan fahaman kita, pegangan kita, dan cara kita nak ambil faedah daripadanya. Kena tahsinuz zan. Zan di sini mana zan apa ni? Bukan zan mana marjuh, zan rajih. Zan yang boleh buat guna di dalam hukum agama kita. Bukan semua zan tak boleh kita nak ambil pakar, tak. Di sana yang ada bagi pula. Bukan jangan kita duk pergi faham seumpama orang yang tak betul jalan dalam masalah nak ambil hadis Nabi ni. Kata hadis Nabi semua ni zan belaka. Mereka hadis mutawatir. Hadis mutawatir kalau tak belaga dengan akal pula, zan pula. Itu bukan. Itu panggil kata perkara-perkara yang ahli-ahli yang bukan ahli. Mari nak kecek tentang hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tengok ulama kita kecek tahsinan lidzan bimusannafaihima, dengan susunan kitab kedua-dua, iaitu kitab Al-Bukhari dan kitab Muslim. Faham tu tak? Kitab Bukhari dan kitab Muslim. Kalau gitu hadis walaupun tak mutawatir sekalipun yang ada dalam Bukhari dan Muslim, menepati al-yaqin. Walaupun ahad pun yaqin. Sebab ummah pakat terima belaka semenjak daripada Imam Bukhari susun dan Imam Muslim susun kitab kedua-dua, semua ulama al-muslimin dan orang Islam pakat terima dengan dua-dua belah tangan dengan tidak ada pertikai. Malaikat pada korong yang kita duduk ni timbul daripada zanadiqah, orang-orang yang pura-pura beragama nak menggonjangkan pegangan umat Islam kita
kepercayaan umat Islam kita terhadap hadis Nabi dengan dakwa ahad, beri pedah zon, sengka gamuk-gamuk, boleh jadi salah, boleh jadi silap. Pada hakikat dia itu boleh jadi hadis hak sahih tu jadi maudhu'. Hadis maudhu' pada hakikat boleh jadi sahih. Itu adalah az-zanadiqah yang timbul pada zaman kita yang duk bercakap umpama tu. Maka fanas'alullah ta'ala as-salama wal afiyah daripada fahaman-fahaman mereka yang nak melarikan kita daripada dasar kita hak asal dalam masalah kita nak beragama. Ya'ni walau lam naqif nahnu ala dhalika, sekalipun tidak buat kami ini dapati di atas demikian itu. Dapat berapa? Dapat dengan cara sarah. Kita ni piyah kata ni Nawawi dan Ibn Salah. Walaupun kita tak dapati sarah mereka itu kata sami'tu ataupun akhbarana haddasana qala li, walaupun tak dapat dengan perkataan umpama tu sekalipun dia bagi walau ni, walau lam naqif nahnu ala dhalik, sekalipun puak kita tak jumpa nak tahsinuz zan sampai situ. Mari zaman kita ni lah mana hadis boleh jadi bukan hadis. Nampak ulama hadis ni bina di atas gamuk-gamuk sengka sahaja. Ini apa panggil zanadiqah yang timbul zaman kita. Patut layak kita kena memperjauhkan diri daripada paham umpama tu. Nampak tu tak? Walaupun nak dandanah, nak memperdaya setara mana pun, akan tetapi akhir sekali yang nak mengajakkan kita supaya kita syak terhadap hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khabar walaupun tak khabar, sekelain ataupun tak sekelain, sengaja ataupun tak sengaja, natijah yang ikut tu. Sebab tu kita kena jaga. Jaga diri kita. Walaupun kita orang awam biasa pun, akan tetapi kejayaan kita nak juga kan. Kita orang awam ni nak dak kejayaan, nak dak syurga Allah Ta'ala, nak jauh dak diri kita daripada siksa nak. Tu jangan kita dok ya tahan orang awal tak kena dok bergaduh gapo. Orang awal itulah kita kena bergaduh kepada diri kita. Jadi buat mudah-mudah masalah ni. La fil mustakhrajat. Tidak dapat tu di mana? Di dalam kitab mustakhrajat. Kitab mustakhraj ni pedah dia kerana kita nak tengok sanad satu lagi, dua lagi, tiga lagi untuk mari nak bantukan hadis-hadis yang ada di dalam kitab usul. Kitab usul, apabila sebut kitab usul, ibu kitab tu ni tu kitab usul. Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah. Itu usul hak kita. Maka hadis semua yang dibina agama Islam kita dok sekeliling ibu kitab ni tu. Nampak tu tak? Itu panggil ibu kitab hak asas, hak usul, hak dasar kita. Kemudian diiringi, ditambah di atas tu tiga lagi. Gana? Muwatta Imam Malik, Musnad Imam Ahmad dan Sunan Imam Ad-Darimi. Masuk duk dalam jadi 9 ibu kitab hadis. Hak itulah makna kata semua agama kita duk binakan hukum tadi tu melalui hadis-hadis ada dalam ibu kitab yang 9 tadi. Asah tu ni tambah yang 3. Jadi 9 semua. Nampak je tak? Ni kita kena tahu. Nak awal setara mana pun kena tahu. Kalau tidak, nascaya kita akan diputarbelikkan oleh zanadiqah yang banyak zaman kita ini keluar nak kecek syak akan meragukan kita terhadap hadis Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Kerana dia tak dah usul dia, jangan kita duk pakai hadis, pakai ayat Al-Quran dalam masalah nak faham agama. Dia tak usiak dah usul dia. Maka dia keduk kikih sikit sehingga kita itu jadi berasa tak ada harga terhadap Al-Quran walaupun hadis. Ada. Sebab tu penting kita sebagai umat Islam
Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kena tahu. Rancangan mereka bukan kecil-kecil. Bukan halus-halus. Nampak tu tak? Tu. La fil mustakhraj allati hiya madhannatun likathirin minhu. Yakni dalam kitab mustakhrajat, umpama mustakhrajat Abu Awanah dan sebagainya yang kita telah dengar mari dah, yang dia kitab mustakhrajat itu sebagai madhannatun, tempat beripung yang banyak daripada perkara-perkara hak duk cari mari. Daripada perkara-perkara duk cari mana lagu mana, makna kata terkadang kita baca depan ulama kita mari an. Mari dengan an dalam Bukhari, dalam Muslim mari dengan an. Maka terkadang orang yang bawa kalimah an mari itu adalah orang yang mudallis masalah. Orang yang ada masalah lah kita kata. Maka apakah hukum di sisi ulama kita dengan cara sekaligus dengan cara umum? Mana kata kita tak boleh nak terima hadis mari dengan an kalau keluar tu baik daripada mudallis, tiba-tiba berlaku perkara ni dalam Sahih Bukhari dan Muslim, apa pula hukum? Ulama berjalan kata menepati dengar, menepati tengok, bukan makna kata ada putus, menepati sambung walaupun mari dengan an sekalipun. Ini hak ulama kita doa ya. Cuma kita nak akak juga. Ulama kata nak akak juga. Kena pergi cari jalan ni hak yang lain. Yang ulama kita wari bukan sejalan hadis nak sampai kepada ini ummah ni. Kita tengok lain pula. Nak tengok lain tu kena tengok dalam kitab mustakhrajat. Kitab mustakhraj. Nampak tu tak? Sekalipun Imam Nawawi kata, sekalipun Ibn Salah kata, tak didapati di dalam kitab tu zaman dia. Tanggung juga di atas apa? Di atas sah. Dan dengar mereka itu hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui guru-guru dia. Kerana apa? Kerana nak letakkan kawaid ni, nak gantung jadi molek. Wa illa kalau tidak, nascaya rubah. Nak gantung mana? Masalah tu nak kita nak gantung mana? Hari ni timbul Quraniyun yang nak tolak hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Timbulnya Almaniyun, sekolah nak tolak hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Timbulnya Khurafiyun, Kuburiyun untuk nak tolakkan hadis Nabi yang sah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk nak jaga faham ummah orang Islam kita daripada cara khurafah dan kuburi. Jauh daripada tu ia pasti kena buaikan, nak menggonyakan, nak mensyakkan, nak meragukan gapo faham pegangi umat Islam terhadap hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Timbulnya Sabaiyun yang nak pujuk-pujuk akan Sayyidina Ali dan Ahlul Bait yang berlampau, jelas juga gonyakan usulul hadis dan berbagai-bagai lagi. Dan berbagai-bagai lagi kumpulan-kumpulan manusia yang disebahkan kepada Islam untuk nak menggonyekkan. Kita sebagai umat Islam, kalaulah kita buat tak faham hak ni, kita akan tak selamat. Apabila kita klik jumpa dengan Tuhan esok, kita tak selamat. Seolah kata kita tak jaya, periksa tak najah. Umur hak Tuhan widuk sini bawa faham tak betul, pergi jumpa dengan Tuhan. Apabila faham tak betul, membawa ada amal pun tak betul, faham apa pegangnya pun tak betul, akhlak pun jadi tak betul, ihsan pun tak betul, Islam pun tak betul, iman pun tak betul. Hak tu penting. Hak tu penting, fahmus sahih, faham hak betul tu penting. Kalau tidak, habis licin lah. Wala fi ghairiha, dan tidak didapati lain daripada tu, lain daripada kitab mustakhrajat sekalipun lagu tu. Biar kata yang berjalan belakang daripada Ibn Salah dan Imam An-Nawawi ni. Wa asyara Ibn Daqiq Al-Aid ila tawaqquf fi dhalik. Ibn Daqiq Al-Aid beri isyarat, beri pertunjuk ke kata
kita berhentilah pada dimakian itu. Berhenti lagu mana? Makna kata kita jangan duk gi meragukan, mensyokkan. Jangan kita duk gi kucakkan akan Al-Bukhari, hadis Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Benda taruh mari siap dah. Seolah ulama-ulama duk misal kata orang mati tadi itu dikembami dengan cara molek dah. Apa kita degi karu dia? Apa kita degi kaca dia? Degi buat menyakiti dia? Tak leh lagu tu. Benda siap dah, tutup dah pintu. Nampak je tak? Ni cara dia. Ni cara hak alim ulama kita lagu tu. Bak dalam Islam ni bagi pak dah. Ada bak ibadat, bak munakahat, bak jinayat, bak muamalat, bak semua kena guna hadis belaka. Kena guna belaka hadis Nabi. Kerana apa? Kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah penafsiran bagi Al-Quranil Karim. Kalau tidak, nescaya kita nak faham tak betul. Maka mari balik belakang ni untuk orang nak meragukan berbagai-bagai hujah mereka. Hujah lah mana? Hadis dalam Bukhari, hadis dalam Muslim, tak ada beri pedah yakin. Malaikat hadis mutawatir saja. Hadis mutawatir ni 10% sampai kedak dalam Bukhari. Dalam Muslim pun supaya. Lebih lagi, tak boleh kita nak yakin terhadap dia. Meragukan, mensyokkan kita. Hadis mutawatir seluruh dunia ni kalaulah hipung oleh ulama, lebih kurang kita ni. Ni bukan kita hak dia, saya tak ada waris ni. Lebih kurang pesan. Dalam berapa ni? Dalam Islam ni hadis mutawatir banyak ni. Tak lebih daripada 400 hadis, 500 hadis. Hadis mutawatir. Seolah kata tak memadai. Kalau nak guna hadis mutawatir saja, tak kira babul iman, babul Islam, babul ihsan. Tak ada. Bagaimana kata hadis mutawatir sah? Hak kita, hak boleh yakin, hak ni, hak lain tak? La ilaha illallah. Kecik nak ragu. Zanadiqah sekarang ni, kecik nak kita ragu terhadap hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Mereka itu keluar tu baik. Menunjuk kata ahlul hadis buat kerja tanggung amanah daripada Allah Subhanahu wa taala. Ummah masyarakat sekarang mula nak faham, tak terima hadis ikut sih. Tak terima hadis ikut dia dak dah. Mula nak faham kata apabila wari daripada mana-mana pun mereka itu serabut benar sekarang. Kenapa? Kerana umat terkabah. Orang pakai buat kerja cara nak pilih hadisnya lagu mana? Serabut mereka. Sebab itulah umat Islam apabila gantung kepada usulul hadis yang benar tadi, ia akan ke depan. Ia faham betul. Musuh Islam, ia tak akan sama sekali. Nak Islam tu depan tak sih. Nak buat lagu mana? Faham salah dulu. Faham salah nak buat lagu mana? Wari hadis hak plesu tu dulu. Apabila orang kita gantung kepada hadis plesu, seumpama kita gantung pada hadis mapuh, betul tak? Naik pohon kayu tinggi, besar lagi, bergantung pada hem mapuh, jijak pada hem mapuh. Jadi lagu mana? Mikir ngakah. Nak tetap atas nun kan nak turun patak bombing. Ya dua tu ya. Sebab tu ilmu hadis adalah ilmu yang penting bagi kita. Utama anak muda kita, pelajar agama kita, penting kena mengaji, ambil tahu. Kalau tidak, nescaya kita akan tak najah periksa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kerana pemahaman kita akan salah. Nampak je tak? Pemahaman kita akan salah. Dan warasatul anbiya sekarang pakai wak kerja, alhamdulillah, di mulut dia ada qala Allah, qala Rasulullah, membawa kepada orang-orang yang biasanya tak mau nak kepada agama hak sebenar, jadi bosan. Dia hak tak sah mula-mula sekali, iaitu musuh, aduun lillah war rasul. Seteru Allah Taala dan Rasul. Mereka ni usaha mereka siang dan malam untuk nak orang Islam kita faham salah terhadap agama. Faham salah, tak gerak. Tu dia. Baik. Yang seterusnya soalan habis dah soalan tu. Soalan yang ke 125. Masuk tengok 120 ni. Mal mudraj
Apakah hadis mudraj? Hadis mudraj ni hadis gapo? Mari kita tengok. Gapo makna kalimah al-mudraj? Ya adik-adik pelajar, anak-anak murid semua, tengok molek. Kata baik. Kita nak tahu supaya dengan ilmu ni lah kita boleh jaga diri kita. Sebab bergaduh dengan orang lain lagi, jaga diri. Dan orang ada duduk bawah kereta kita. Jawabnya huwa an tuzida lafzatun fil hadis min kalamir rawi. Bahawa ditambahkan akan lafaz di dalam hadis. Perkataan dikena tambah dalam hadis, mana hadis Nabi lah alaihi salatu wassalam. Daripada gapo kena tambah tu? Min kalamir rawi, daripada kalam seorang rawi. Rawi ni makna kan? Makna tok guru yang ambil hadis daripada daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tok guru ambil hadis melalui atba'it tabi'in sahabat, iaitu dan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Jadi apabila orang sebut kata mudraj di dalam hadis, kata lafaz seorang rawi hadis masuk duk capur perkataan dia di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Itu kita faham. Apabila kita faham, tulis apa boleh? Royak apa boleh? Buat guna apa tak apa. Apa dah lah, sebab tu kena faham dulu. Ngaji mula-mula faham. Fayahsabuha man yasma'uha marfu'atun fil hadis. Maka menyeka seorang akan perkataan hak kena tambah dalam hadis tadi itu, orang hak dengar tadi itu yang kata hadis tu hadis marfu'. Seolah kata sandar kepada Nabi, seolah kata itu adalah perkataan Nabi juga. Sandar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gitu juga. Mana kita nak tahu? Supaya kita duk baca hadis, kemudian hadis dalam tu ada perkataan rawi hak tambah masuk. Tambah buat apa? Buat emo kerana nak menyatakan makna hak Nabi kecek. Tambah buat apa? Buat emo kerana untuk nak menjelaskan maksud hak Nabi dan berbagai-bagai daripada sebab-sebab. Maka dalam ilmu mustalahil hadis, dia boleh tunjuk kata Nabi ambil di kalimah yang pertama, kalimah yang kedua, kalimah yang ketiga, itu perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkataan yang keempat, kelima, keenam, ini perkataan rawi. Boleh tunjuk seperti itu. Sebab itulah ilmu mustalahil hadis adalah ilmu yang agung, yang musuh Islam berkikir gigi dengan dia. Kenapa? Kerana ia nak jaganya perkataan Nabi daripada perkataan orang yang bukan Nabi. Walaupun siapa pun, kerana Nabi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ia tak kecek malaikat dengan wahyu. Ada orang lain dia bukan wahyu. Walaupun nak sakit setara mana pun, dia bukan. Darajat tak sama. Nampak tak tu? Tu cara hak dalam Islam kita. Fayarwiha kadzalik. Maka meriwayat akan hadis tadi itu ataupun perkataan lafaz tadi itu dimakan. Soalan kata royak mari lagu tu lah. Royak mari lagu tu. Soalan sekali perkataan Nabi dengan perkataan seorang rawi sekali lalu dah. Wa qad yakunul idraju fis sanadi aw fil matni. Terkadang berlakunya pertambahan lafaz dalam hadis Nabi daripada perkataan rawi tadi itu berlaku dalam sanad. Berlaku dalam sanad, dalam al-isnad, silsilah, dalam rantaian hadis. Perkataan hadasana fulan tu, ataupun dalam matan. Ghalikkan dalam matan ada berlaku. Tapi juga berlaku dalam al-isnad. Di kalangan rawi sama rawi.
Nampak tu tak? Di kalangan rawi sama rawi. Lagu tu. Tapi hak ghalib berlaku di mana? Berlaku di dalam perkataan atau pematan. Perkataan matan. Ya, hadis yang ada dua rukun. Hadis ada dua rukun. Rukun mula-mula al-isnad. Silsilatu al-muwassalatu ila al-matni. Rantaian yang nak bawakan sampaikan kepada al-matn. Matan itu iaitu hiyal ghayah. Apa makna ghayah? Makna kata tepat menyudahi. Kalau gitu hadis ada dua. Tak dinamakan hadis, malaikat pasti kena ada dua rukun. Yang pertama ada sanad, yang kedua ada matan. Kalaulah ada perkataan seperti matan tetapi sanad tak ada, ulama itlaq katakan la aslalahu, tidak ada asal baginya. Nak nisbah pada Nabi tak boleh. Kalau nisbah pada Nabi, masuk dalam kata orang dusta di atas Nabi. Orang dusta di atas Nabi ni berat. Hukum dia bakar dalam api neraka esok. Kalau taubat khilaf ulama, ya boleh lagi kita nak ambil hadis pada dia ke tidak? Pendapat yang gagah hak berat sikit, dekat dengan apa nama perkataan-perkataan ulama hak nak jalan lagu tu, ya tak boleh nak terima dah. Kalau bahaun di atas Nabi, maka tak sah terima lepas pada tu. Yang tersusun, yang tercatat dalam kitab-kitab mustalahil hadis. Bukan mudah. Sebab tu ilmu mustalahil hadis adalah ilmu syaraf, ilmu mulia. Maka kita nak mulia, pasti kita memasukkan diri kita di bawah bayangan akan ini ilmu. Bagi ini ilmu, kita masuk duduk dalam itu. Nescaya kita akan selamat dunia lagi, belum daripada hari akhirat. Dunia lagi. Itu pahara tu nah. Apa makna al-mudraj? Dia kata soalan habis, soalan yang ke-126. Mari kita tengok soalan 127. Mathil lil mudraj fi awal al-hadis. Tok Guru cuba bawa datang sedikit contoh bagi hadis mudraj yang ada perkataan mudraj itu di awal-awal hadis. Cuba bawa datang sikit. Suruh tuan guru tu bawa datang. Nampak tu tak? Baik. Lalu apa nama ni? Dia bawa mai sini, dia kata. Jawab hadis Abi Hurairah radhiyallahu an marfu'an. Iaitu hadis Abi Hurairah radhiyallahu an. Hadis apa? Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hal keadaan dia itu marfu' sanad pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La mana bunyi? Bunyi macam mana? Asbighul wudu'a wailul lil a'qabi minan nar. Asbighu makna beri oleh munghe umat aku akan tiap-tiap anggota daripada hak dia tentang masalah kita itu basuh dan sapuh. Makna kata apabila kita itu nak ambil air semaya, hendaklah kita kena beri hak kepada anggota wuduk tadi. Kena ambil air tadi itu usapa rata, berata air panggil. Jangan kita basuh sampai ke sini gitu-gitu. Basuh muka tak ada tahu sakat muka secara mana. Basuh kaki tak tahu, basuh tangan sampai ke siku kita tak tahu, itu jangan. Kerana apabila air semaya kita itu tak sempurna ataupun tak sah, maka semaya kita pun kazalik, tak juga. Sebab semaya itu terhenti di atas air semaya. Betapa banyak orang kita sekarang tak ada faham masalah nak ambil air semaya.
Kena mengaji jadi molek kerana ini adalah kewajipan kita. Kena buat kerja. Orang tak semaya lebih teruk daripada orang bunuh orang. Nisbah bagi dosa. Lebih teruk daripada orang minum arak. Lebih teruk daripada dosa mana-mana lagi. Lain daripada syirik lah. Teruk. Orang tak semaya tak ada harga, tak ada arti hidup dia. Orang ni akan sesah. Guna nyawa umur tak pandai. Orang tak semaya jangan. Dan jangan kita berkawan dengan orang tak semaya. Kita jangan, orang Islam kita jangan berkawan dengan orang tak semaya, kerana orang tak semaya ni dia akan makan kita. Ulama in-nafsi, ulama hanya bercarakan tentang PA perangai budi pekerti manusia, yang lari kita. Ulama Islam, ulama hak lain pun ada bercara orang Islam kita ni ya lari tak sih. Awak apa? Kerana dengan Tuhan dia sendiri pun dia makan. Dengan Tuhan dia sendiri pun dia buat boleh apa-apa lagi dengan kita. Maka kalimah asbighul wudu suruh kita meratai akan air semaya. Wudu mana perbuatan, wudu mana air hak kita nak ambil air semaya tu. Beza di antara wudu dengan wudu tak gitu. Kemudian dia kata wailul lil aqabi minan nar. Celaka bagi tumit daripada api neraka. Nabi kata alaihi salatu wassalam. Mana tumit kita apabila kita basuh kaki, pasti kita itu kena jaga. Masuk air molek, rata air molek. Jangan malas masalah ni. Kerana masalah ni adalah masalah yang pedah bagi diri kita. Bagi orang hak tua sendiri, orang muda sendiri, kanak-kanak sendiri, tak kira kita kena ajar. Tak kira kita kena ambil penting belaka tentang masalah ni. Kalau tidak gak hanya sia ke diri lah katik. Maka falafzul, maka lafa asbighul wudu. Ni lafa kalimah asbighul wudu tu huna di sini min qauli Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada perkataan Abi Hurairah. Makna kata bukan perkataan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Hadis hak dalam hanilah lafaz hak ni. Nampak tu tak? Oh, tu dia. Baik. Asbighul wudu huna sini min qauli Abi Hurairah, daripada perkataan Abi Hurairah. Masya-Allah. Tahu main lagu mana? Ni gini. Waqad ja'at sarihatan faqala Abu Hurairah, maka sesungguhnya telah datang dengan cara jelas dan nyata. Lah mana? Maka berkata Abu Hurairah radhiyallahu an, asbighul wudu'a. Asbighu al-wudu'a, suruh meratakan air semaya tadi itu. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, maka sesungguhnya aku dengar akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, katanya wailul lil aqabi minan nar, celaka bagi tumit daripada api neraka. Makna fahamnya para ulama, orang yang tak meratakan air dalam masalah ambil air semaya ni, Nabi sebut tumit, hak lain pun serupa ulama kata. Kerana terkadang kita basuh oleh depan saja tu tak basuh tumit kita tu, tak sapak air. Nampak tak tu? Maka tak sapak air ni sebab kita kena masuk api neraka, kena bakar esok. Api ni tak tahu kita ni tanah, bukan api. Sebab itulah sia kepada orang hak bukan Islam, apabila mapuh dia tu kena bakar, maka kena duduk dalam api lagu tu. Atas dunia ni pun kena bakar, akhirat esok pun kena bakar pula. Ya Allah.
Jangan api ni kita tak padang dengan kita. Fama asbarahum 'alan nar. Tak kuasa kita nak pergi sabar main dengan api ni, ya tak boleh. Nas'alullah ta'ala as-salama wal afiyah. Allahumma ajirna ajma'in minan nar. Wailun lil a'qabi minan nar. Fatabayyana anna lafzal asbighul wudu'a min qawli Abi Hurairah. Maka nyatalah kata lafaz asbighul wudu' suruh menyatakan air, suruh meratai akan air tadi itu daripada perkataan Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Itu dia. Tak? Itu dia. Dalam hadis hak ni lah. Dalam hadis hak riwayat Abi Hurairah di sini. Hak riwayat mana? Riwayat Abi Hurairah di sini. Hadis ni boleh kita pergi tengok dalam Al-Bukhari 195. Hadis ni ada dalam Sahih Al-Bukhari rakam 195. Maka Syekh kata tambihun, peringatan. Warada, data. Kalimah warada ni makna data. Asbighul wudu'a marfu'an. Ada juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berlafaz dengan ini lafaz. Adapun hadis tadi hak kita dengar daripada riwayat Abi Hurairah. Hak tu perkataan Abi Hurairah. Hak ni Nabi kata sendiri. Hadis ni Muslim keluar dalam sahihnya hadis rakam 241. Marfu'an min hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu an. Daripada hadis Abdullah an Amr radhiyallahu an. Mana kata gapo nak kita faham sini? Nak royak kata perkataan Abu Hurairah tadi itu ya boleh kecek lagu tu. Tak lain tak bukan ya dengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada majlis yang lain. Akan tetapi ulama hadis dengan cara halusi dia nak pilih hadis Nabi hak Nabi kecek dalam riwayat ni sanad ni dengan itu perkataan hak mana hak perkataan Nabi, hak mana perkataan rawi daripada kalangan sahabat ke? Ya boleh buat beza. Nah, ayat kata riwayat hak Abu Hurairah asbighul wudu perkataan Abu Hurairah. Ada pun riwayat hak Abdullah bin Amr perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau gitu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dia tak kecek, dia tak buat, dia tak mendahului Allah Taala dan Rasul sama sekali. La qawlan wala amalah. Tak kira perkataan atau perbuatan. Sebab tu Huzaifah dia kata jangan kita duk pandai-pandai buat ibadat perkara yang sahabat tak buat. Ni terkadang orang kita dah ambil perkataan sahabat, ambil perkataan tabi'in untuk nak buat rangkaian dalam agama. Sedangkan tua yang kita ambil perkataan tak pernah tahu rangkaian yang kita nak buat. Ini tak diidrak, tak dipaham, tak direti, tak ditahu malaikat ahli sunnati wal jamaah. Ada pun ahlu hak bukan sunnah ya ambil perkataan Abdullah ibnu Mas'ud, Abdullah ibni Abbas, ambil perkataan Muaz ibni Jabal, ambil perkataan Huzaifah ibni Yaman, tak kira orang-orang mana-mana pun di kalangan sahabat untuk nak bantu rangka dia. Hasyah, jauh sangat. Baik. Berkata Sayyidina Ali tak leh kita kena beradab dengan Nabi. Cara kita beradab itu dulu daripada masalah kita nak ikut. Itu apa yang kata rangka yang nak buat tadi itu Sayyidina Ali sendiri pun tak tahu. Sayyidina Ali pun tak telitah dari otak dia. Ya Allah, sebab tu kita ni orang hak duduk di dalam garis orang sunnah, ahli sunnah ni hak sebenar ni, dia tak langgar. Dia tak langgar. Sebab diri Nabi itu adalah tegah yang kita nak langgar dalam masalah ibadat. Mari Nabi tegah lah. Kita nak langgar tak boleh. Nak ibadat buat pandai-pandai tak boleh. Tak kira nak baca Quran, tak kira nak berzikir, tak kira nak semaya bait, tak kira kita nak puasa, tak kira kita nak zakat, tak kira cara kita nak semelih, kita nak gapo pun semua ahkamut taklifi hak keluar tubik pada perbuatan kita ni
Tak boleh kita nak mendahului Allah Ta'ala dan Rasul. Tak boleh. Sebab tu puak ni dia reti. Ada pun orang tak reti duk akad Nabi SAW tapi langgar Nabi tak berhenti. Ini tanda kata tak ada kasih sungguh. Kalau kasih dia turut. Orang yang tak kasih mulut tu, ia akan mendahului, akan langgar ya lagu tu. Nampak tu tak? Itu dia. Itu adalah soalan yang ke-127. Habis itu. Dan seterusnya mari kita tengok. Soalan 128. Mathil lil mudraj fi wasatil hadis. Jawari misal sedikit hetok guru bagi hadis mudraj yang berlaku tadi itu duk tengah hadis. Tadi duk depan hadis. Asbirul wuduk duk depan, hak ni duk tengah. Tengah ni mana kata ada perkataan hak lain le depan tu. Dia mari duk berlaku tengah. Nampak tak tu? Mari kita tengok. Maka nak jawab mithaluhu hadis, misalnya hadisun man massa zakarahu, sesiapa yang setuhnya zakar dia dengan batinil kaf, dengan tangan hak balik ni, balik ni, nampak tangan hak dalam ni. Man massa zakarahu, zakar dia. Satu riwayat farajahu, ataupun farajah orang perempuan pun supaya kalau gi jamuhnya, gi setuhnya kemaluan dia. Apa tu tak? Tu makna kata man massa, gi setuh zakarahu. Ini awal hadis. Kemudian mari unsayaihi, ataupun dua telur dia tu. Nah, bukan zakat dia, telur dia tu. Gi setuh hak tu. Au rafghaihi. Atau rafghaihi. Rafghai ni makna kata dubur dia tepat keluar najis tadi tu. Hak keluar najis tu. Falyatawadda, maka hendaklah dia itu mengambil air semaya baru. Makna jatuh air semaya kalau kita gistuh tepat-tepat hak sebut saat ni. Nampak tu tak? Tu. Jadi awal hadis man massa zakarahu sah. Kemudian mari dengan unsayaihi. Kemudian mari dengan rafghaihi. Kemudian falyatawadda. Di belakang tu. Jadi kalimah fal-lafzu au unthayaihi au rafghaihi, ataupun ini maka lafaz au unthayaihi itu au rafghaihi itu min qauli Urwah, daripada perkataan Urwah anak Zubair anak Awam Al-Qurashi yang mati pada tahun 94 Hijriah di atas pendapat yang sahih di kalangan ahli sejarah. Nampak tak tu? Jadi perkataan man massa zakarahu, hak tu tak apalah, perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falyatawadda, balik belakang tu perkataan Nabi alaihi wasallam. Tapi unsayaihi au rafghaihi tadi hak tambah dua kalimah ni daripada perkataan Urwah Ibn Zubair Ibn Awam Al-Qurashi, bukan daripada perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia katalah ni alim ulama kita. Siapa alim ulama tu? Namanya Imam Ad-Daraqutni. Di mana dia royak? Di dalam kitab Sunan. Rakam hadis berapa? 530 ni. Kita tengok sana. 530 ni. Kata lagu mana? Saya wari hasyiah di sini sikit. Dia kata qala al-imam wa bisanadi ila al-imam ad-Daraqutni rahimahullahu ta'ala qala haddathana Ahmad ibn Abdullah ibn Muhammad al-Wakil.
Berkata Imam Ad-Daraqutni, berkatanya guru dia mana telah mencerita akan daku oleh guru aku nama Ahmad bin Abdullah bin Muhammad Al-Wakil, akhbarana, telah mengkhabar akan daku, wakil tu kata Ali bin Muslim, Ali bin Muslim, qala haddatsana Muhammad bin Bakr, berkata Ali bin Muslim telah mengkhabar akan daku oleh Muhammad bin Bakr. Qala, berkatanya Muhammad bin Bakr, akhbarana Abdul Hamid ibnu Ja'far, Abdul Hamid anak Ja'far, an Hisham ibni Urwah, daripada Hisham ibni Urwah, daripada Hisham ibni anak Urwah, an abihi, daripada ayahnya, yakni daripada Urwah tu, an Busrah binti Safwan, daripada Urwah tu ambil daripada Busrah binti Safwan, qalat, kata ia, kata dia, kata Safwan, kata Busrah bin Safwan tu, binti Safwan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku dengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabda kata, man massa dzakarahu aw unsayaihi aw rafghaihi falyatawadda. Hadis ambil situ, hadis kita ngaji daripada jawab persoalan 128 ni ambil daripada Sunan Ad-Daraqutni. Lalu katanya Imam Ibnu Imam Ad-Daraqutni, dia katakan kaza rawahu Abdul Hamid ibnu Ja'far, demikian inilah telah meriwayat akan hadis ini oleh Abdul Hamid bin Ja'far daripada Hisham, an Hisham, wahum wawahima, dan mewahamkan fi zikri unsayain, wahai oleh Hisham pada menyebutkan unsayain. Dapat warrafa wal idraj fi dhalika hadis busrah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Ad-Darqutni kata wal idrajuhu fi dhalika hadis busrah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, makna ada tambah. Imam Ad-Darqutni nas kata hadis ni ada tambah perkataan rawi di dalam perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal mahfuzu anna dhalika min qawli Urwah wa ghairi marfu'. Hak benarnya kalimah unsayain aw rafghaihi itu perkataan Urwah, bukan perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian itulah yang meriwayat oleh as-siqat daripada Hisham. Hisham itu ambil hadis daripada dia, iaitu Ayyub As-Sakhtiyani dan Hamad ibn Zaid dan lain-lain daripada kedua. Mana nas ulama kata ini adalah tambah. Masya Allah. Nak tambah pun tak boleh, kata hadis bukan hadis ke lagu mana. Mari zanadikah sekarang lah ni, kita nak yakin tak boleh kata hadis ke bukan hadis. La ilaha illallah. Ini salah besar. Biarlah yang nak jadi lagu mana, biar. Itu khija dia. Khija kita kena jaganya ajaran agama dan jaga pahaman kita. Kalau pergi dengan hadis molek-molek dah pergi lah. Tak sadar teralih lah. Nampak tu tak? Tu cara dia. Baik. Itu tambah yang berlaku di tengah. Nampak tu dah? Tu dia. Yang ke seterusnya soalan 129. Mathil lil mudraj fi akhiril hadis. Allahu akbar. Hak tadi awal hadis, hak saat ni tengah hadis, hak ni di akhir hadis pula. Laku belaka dalam mata semua ni. Laku dalam mata, di awal mata, di tengah mata, di akhir mata. Hadisnya bunyi gini jawapan, hadisu Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni ada dalam Sahih Bukhari rakam 2548. 2500 berapa? 48. Tu dia. Nampak tu tak? Tu dia. Kemudian dia nak kata lagu mana, mari kita tengok. Mari kita tengok, ia kata lil abdi mamluki lil abdil mamluk
Riwayat Bukhari tambah as-salih ajran. Bagi hamba yang dikena milik serta dia itu orang yang salih, Nabi janji, Allah Ta'ala royak Nabi royak kita, ganjaran akan dapat 2 ganjaran. Akan dapat dua ganjaran. Nampak tu tak? Lagu mana ganjaran? Ganjaran dia itu orang beriman tu sadah. Yang kedua, orang yang soleh patut pandai dengan dia tu hawi kelebihan. Zaman kita tak ada lah hamba dah. Zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada. Tapi orang yang ada zaman tu dapatlah hasil ni. Nampak tak tu? Tu. Kemudian sekadar tu, hadis Nabi mai sekadar tu, lil abdi mamluk ajran. Lil abdi mamluki as-salihi ajran. Ada 2 ganjaran, 2 pahala. Kemudian mari datang, walladhi nafsi biyadihi laulal jihadu fi sabilillahi. Riwayat Bukhari ada fi sabilillah. Wal hajju wa birru ummi la ahbabtu an amuta wa ana mamlukun. Demi diri aku ada di dalam tangan Allah Subhanahu wa ta'ala, jika tidak dengan sebab jihad fi sabilillah dan haji dan buat baik kepada ibu, nescaya aku suka bahawa aku ni nak mati dalam keadaan aku itu hamba. Maka perkataan walladhi nafsi biyadihi laulal jihadu fi sabilillah wal hajju wa birrul walid wa birrul ummi la ahbabtu an amuta wa ana mamlukun. Ini apa panggil lafzul walladhi nafsi biyadi ila akhiril hadis, sehingga akhir hadis ni min qauli Abi Hurairah, daripada perkataan Abu Hurairah. Awak apa? Tahu medana? Listihalati kaunin Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu zalik. Kerana mustahil keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam nak kata akan ini perkataan. Ya syarat nak jadi Nabi, ya tak boleh nak jadi hamba. Maka bagaimana Nabi nak kata aku ni suka pada hamba pula? Tak. Suka aku nak jadi hamba, tak boleh nak kata lagu tu. Tertegah. Maka ceknya ulama kata ini bukan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan perkataan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Siapa situ? Sebab tu nak royak kata hadis ni tak boleh kita nak buat percaya putus jazah pada Nabi. Tak boleh. Kecek lagu tu. Orang Islam tak kecek lagu tu. Kalau zan sekali pun panggil zannur rajih, bukan zan sebagaimana mereka itu nak bawa. Okey. Nampak tu tak? Tu dia. Zan ada makna yakin. Bukan pasti semata-mata kata apabila zan kena kepada zan marjuh. Sebagaimana zanadiqah duhurai itu kan? Nampak tu tak? Ni apa yang kata dusta di atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terang-terang. Ini salah. Ini apa yang kita tak boleh. Kita itu nak buat mudah-mudah dengan orang yang dusta di atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana orang dusta di atas Nabi adalah orang yang tak patut dimuliakan. Kerana dia irtakaba jarimatan syani'ah. Dia buat perkara yang salah, tak mudahlah nak beri maafkan. Mereka kena bertaubat. Bertaubat tu pula nak orang setengah ulama kata tak boleh. Nak buat pakar buat jadi guru tak boleh. Orang lagu ni adalah orang dusta di atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada harga. Nampak je tak? Sebab tu tak boleh. Hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menepati kita dak mengucap 2 kalimah syahadah ni lah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita nak gantung di Nabi ni. Nabi kita wafat dah, pasti kena gantung mengikut hadis Nabi ni. Nabi tinggal hak ni kita. Ni adalah persekutuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Yang ke seterusnya 130. Hadis rakam 130. Insya-Allah taala sikit lagi.
Ia kata lil mudraj fil mathil lil mudraj fil isnad. Jawab eri sikit misal tambah dalam masalah sanad pula. Hak berlaku banyak dalam matan tapi dalam sanad ni pun ada juga. Jadi tambah orang. Tambah rawi. Herat tu jadi tambah rawi. Lagu mana rupa mari kita tengok. Misaluhu misalnya ma rawahu Tirmizi. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi rahimahullahu ta'ala. Hadis ini dikeluarkan oleh siapa? Oleh Imam At-Tirmizi rahimahullahu ta'ala. Hadis kalau siapa dia nak pergi tengok, saya rajak selalu pada ikhwah kita, peminat kita, rakam 3182. 3182 daripada Sunan At-Tirmizi rahimahullah ta'ala. Min tariqi Ibn Mahdi, daripada jalan Ibn Mahdi, Abdul Rahman Ibn Mahdi, yang meninggal pada tahun 198 Hijrah. Anis Thawri, daripada Sufyan Ats-Tsauri, Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala, yang meninggal pada tahun 161. An Wasil bin Hayyan Al-Ahdab, daripada Wasil anak Hayyan, yang meninggal pada tahun 120 Hijriah. Wa Mansur, mari dengar waw. Waw ni makna ataf. Daripada Wasil bin Hayyan dan Mansur. Mansur ibnu Mu'tamir, yang meninggal pada tahun 132. Wa A'mash, A'mash ni namanya Sulaiman ibn Mihran Al-Asadi, yang meninggal pada tahun 147 Hijriyah. 3 orang. Ambil mana? Ambil daripada mana? Wasil, Mansur, A'mash, ambil daripada dia. An Abi Wa'il, daripada Abi Wa'il. Abi Wa'il nama Syaqiq Ibni Salamah Abu Wa'il Al-Asadi. Tak ada catat ulama kata meninggal bila. An Amr ibni Syurahbil, daripada Amr anak Syurahbil, yang meninggal pada tahun 63 Hijriyah. An Ibni Mas'ud, daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, yang meninggal pada tahun 32 Hijriyah. Qal, berkata ia Abdullah, qultu ya Rasulullah, kata aku wahai Rasulullah. Abdullah ibnu Mas'ud kata, tanya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, ya Rasulullah, ayyu dhanbi a'zam, dosa gapo ya Rasulullah besar sekali? Dosa gapo besar sekali wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nabi pun jawablah dalam hadis itu, al-isyraku billah, yakni menyekutu akan Allah Subhanahu wa taala tentang masalah ibadat kepada Tuhan. Dagi buat ibadat seru lain daripada Allah taala, dagi pujuk-puja lain daripada Allah Subhanahu wa taala, dagi berasa ada hukum lain lebih baik pada hukum Tuhan, dia berasa agung perkara yang lain lebih pada Allah Subhanahu wa taala, itu panggil sebesar-besar dosa. Siapa dia buat berlaku dosa tu, nascaya dia akan tak keluar dalam seksa. Duduk situ. Rugi kita gunakan dunia, guna umur kita ni dalam keadaan lagu tu rugi. Itu makna dengan cara sepatah lalu. Tapi kita tak ada nak pergi pada situ. Nak pergi pada di mana berlakunya mudraj di dalam isnad. Fa inna riwayat Wasil, maka sesungguhnya riwayat bagi Wasil anak Hayyan, hadhihi ini mudraj, jadi masuk, jadi tambah ala riwayat Mansur, di atas riwayat Mansur wa A'mash. Jadi masuk riwayat daripada riwayat Mansur dan riwayat A'mash. Sebab apa dia masuk? Fa inna wasilan, maka sesungguhnya Wasil itu yarwihi an Abi Wa'il, dia riwayat daripada Abi Wa'il an Ibni Mas'ud mubasyaratan, ambil daripada Abdullah Ibni Mas'ud mubasyarah,
la yadhkur fihi ataupun la yadhkur fihi Amr ibn Shurahbil. Dia tak ada sebut dah dalam sanad hak dia tu Amr anak Shurahbil. Jadi Amr anak Shurahbil ini jadi tambah mari. Sebenarnya Abi Wa'il itu ambil daripada Abdullah bin Mas'ud selalu dah. Tak ada ambil daripada mana? Tak ada ambil daripada Amr. Tak ada ambil mari. Tapi jadi tambah. Ulama mari tunjuk kata Amr ini ditambah. Kerana Abi Wa'il nama Syaqiq bin Salamah Abi Wa'il Al-Asadi tadi itu dia ambil terus daripada Abdullah ibn Mas'ud. Sebab apa boleh tahu lagu ni? Kerana ada satu riwayat lagi yang menyata dalam Sunan At-Tirmizi juga. Ya Allah. Balah ning ulama bercara sampai ke begini lalu. Sepeknya daerah ataupun qawaid dalam masalah kita nak menyabitkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba ada lagi zanadiqah yang nak sebut kata hadis Nabi, kita tak boleh nak percaya pada hakikat terkadang bukan hadis Nabi gitu. Tak boleh nak jadi. Itu panggil ihtimalul marjuh. Ihtimal yang jauh yang tak sepatut buat masuk dalam ilmu hak mulia. Malaikat orang yang ada cara mikir, otak fikiran yang ada muskilah. Dengar dia dengan hadis Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Itu adalah perkara yang salah. Perkara yang tak betul. Nampak tak? Perkara yang salah dan perkara yang tak betul. Soalan yang ke-131, kaifa yu'raf al-mudraj? Bagaimana kita nak tahu kata hadis tu hadis mudraj? Ada ke tak cara-cara ulama yang letakkan satu tanda alamat-alamat untuk nak kita itu kenal kata itu mudraj ataupun bukan? Al-jawab, yu'raful mudraju bi umurin minha. Diketahuikan hadis mudraj dengan beberapa perkara, setengah daripadanya ia wari 4 perkara sini. Boleh kita tengok. Nampak? Boleh kita tengok. Mari kita tengok. Dia kata yu'raful mudraju bi umuri minha. Yang pertama, jam'u turuqil hadis. Yang pertama, jalan ni kita kena hipungkan jalan ni hadis. Kena hipung. Satu hadis yang kita dapat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui alim ulama kita nak tahu kata dia ni mudraj ke bukan? Pasti kita kena hipung semua orang riwayat hadis ni dan sanad-sanad melalui bawa hadis tu mari melalui sanad-sanad tu kena baca setepat dulu. Panggil jam'u turuq. Ni piyah nak boleh buat ahli dia. Kalau bukan ahli, godai pakai mati pun tak boleh buat. Kena hipung. Tak sampai setepat. Berapa hadis berapa orang rakyat hadis ni? Berapa kitab daripada kitab ulama hak rakyat waris hadis ni? Berapa jalan, berapa sanad kena waris habis. Terkadang sampai 30 sanad. Terkadang sampai 25 sanad, terkadang sampai 20 sanad, terkadang sampai 15, 10 kata lagi. Sekadar mana apa marajik yang ada di tangan orang Islam. Tu nak ayat kata walaupun hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam meninggal dah 1400 tahun lebih, akan tetapi hadis dia pasti dijagakan oleh ummah sampai ke sekarang. Minit hak kita ada ni hadis Nabi terjaga. Dengan kanaki siapa? Kanaki Allah Subhanahu wa taala. Dengan izinan apa? Izinan Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa Allah Taala dah jagakan hadis Nabi? Kerana dengan hadis Nabi inilah taqumul hujjah. Nak iqamatul hujjah di atas ini ummah dengan sebab hadis. Kalau Tuhan tak jaga, Tuhan itu bukan bijaksana.
Tuhan bukan berilmu, dia tak boleh nak jadi. Kerana Allah Ta'ala itu berilmu, bijaksana. Dia buatkan asbab-asbab yang boleh orang Islam kita tupaikan asbab-asbab tadi itu, nak tahu kata ini hadis ke bukan. Sebab itulah Az-Zanadiqah, dia itu penipala. Dan dia itu sangat cemuru dengan dinul Islam yang dibawakan oleh orang Islam. Sebab tu kita jangan tak cidik, jangan jadi mangsa kepada musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala daripada Zanadiqah dan sebagainya. Tak boleh. Zanadiqah, Ad-Dajajilah dan sebagainya, Dajjal dan sebagainya, jangan jadi. Jangan jadi kita alat senjata bagi mereka. Sebab mereka nak heret kita pahal tak kena. Nak gonyekan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tubik daripada pegangnya umat Islam. Tak boleh lah. Tapi Tuhan kata, wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Mereka itu senantiasa seraikan umat Islam siang malam. Nak serai dengan alat senjata besar-besar tak boleh. Serai dengan cara memikir. Orang panggil ghazwatul fikr. Serai dengan cara memikir. Ambil cara memikir yang tak betul masuk dalam otak umat Islam. Supaya nak umat Islam itu jadi terhundur daripada kebenaran. Sebab mereka tak mau nak kebenaran. Payah nak guna dia, nak guna kita. Sebab tu kita jangan jadi mangsa. Mana awak lagu mana? Nak jaga dengan ilmu mustalah. Sebab hadis Nabi ni penting. Nabi Muhammad ni musuh Allah Ta'ala takut. Yang kata Nabi Muhammad warasatul anbiya, duk pegang agama Nabi ni, musuh Allah Ta'ala takut. Itu tak? Sebab tu kita kena tengok kata musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala ni daripada al-Yahud dan Nasara, mereka ini adalah musuh bagi Tuhan dan musuh bagi kita. Hak nombor satu, number one. Walan tarda anka al-Yahud walan Nasara hatta tattabi'a millatahum. Sehingga kita turut jalan ni dia, turut cara memikir dia. Dan mereka ini tak dimerkakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat gapo? Malaikat mereka ini ittakhazu qubur anbiya'ihim masajid. Mengambilkan tempat-tempat kubur-kubur Nabi dan Rasul-Rasul mereka buat jadi tempat ibadat bagi mereka. Nak cek alamat al-Yahud dan Nasara, ya puja lain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, daripada kubur-kubur para apa nama anbiya, nabi-nabi dan rasul-rasul lain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang Islam kita daripada orang Yahud dan Nasara yang nak buat lagu mana kita masuk dengan akal sekali dengan dia, yang nak heret kita puja lain pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nak tahu setara mana kata hak manakah yang jadinya alat bagi al-Yahud dan Nasara, tengok dia puja apa. Kalau puja kubur, hak tu masuklah. Kata dia adalah musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang jalan mengikut musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ilmu hadis ni dia nak jaga umat Islam kita. Jangan buat lagu tu. Kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam marah, itu bukan jalanan muslimin, jalanan seteru bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nampak tu tak? Kembali klik mai sini, kata nak tahu hadis mudraj, pasti kena hipung semua sanad. Semua depan kita, di tangan orang Islam kita, ulama kita ada belakang. Sanad-sanad hak mana-mana ada belakang, boleh kita periksa. Ulama kita buat taruh kepada umat Islam belakang pada ni. Tu nak ayat kata Allah Ta'ala gerakkan hati mereka. Gerak hati mereka buat kerja. Yang pertama. Yang kedua, maji'uhu mufassalan min wajhin akhar. Datanya hadis itu sendiri dalam keadaan mari dengan cara mufassal, menyata daripada jalan ni hak lain,
Daripada jalan ni hak lain. Mari menyata kata gini. So umpama hadis hak kita dengar dah saat ni. Mari riwayat lain, riwayat tersini ada tambah. So umpama hadis asbirul wuduk tadi. Mari riwayat Muslim, mari menyata. Mari riwayat Bukhari, menyata. Nampak tu tak? Tu dia. Yang ketiga, istihalatu kaunin Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu zalik. Tandaan yang ketiga, mustahil Nabi sallallahu alaihi wasallam nak kecek umpama di makian itu. So umpama Nabi suka nak jadi hamba kan masalah. Umpama hadis yang ada dalam Bukhari yang kita telah dengar saat ni. Pada tu. 3. Yang keempat, an-nassu ala dhalika min ar-rawi. Nas di atas dimakian itu daripada seorang rawi sendiri kata tambah. So umpama riwayat hadis Imam At-Tirmizi wasilah yang ambil pada Abi Wa'il ambil daripada Abdullah ibni Mas'ud mubasyaratan, tak melalui siapa ibnu Syurahbil. Itulah sedikit daripada pengajian kita pada malam ini. InsyaAllah kita akan masuk hal haddatha ahadun minas sahabati anit tabi'in. Adakah meriwayatkan seorang daripada sahabat, ada ke orang sahabat Nabi itu ambil hadis daripada tabi'in? Mana sahabat hak sigar, sahabat hak kecil itu ambil hadis pada tabi'in hak tua. Ada ke tak ada? Lagu mana? Lagi kita akan masuk pengaji di dalam hisah yang lagi akan datang. Pada perjumpaan kita malam ini, marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala bukakan ilmu kepada kita, memahamikan kita, jaga pahaman kita daripada pahaman munharifah, pahaman yang karuk, pahaman yang salah, supaya kita itu tidak jadi periksa tak najah depan Allah Subhanahu wa taala dengan sebab kita itu faham salah, membawa pada iman kita salah, Islam kita salah, ihsan kita pun jadi salah. Dan kita pohon kepada Allah Subhanahu wa taala akad bala petaka daripada kita, keluarga kita, ibu bapa kita, guru kita, kawan-kawan kita, kampung kita, wilayah kita, negara kita dan semua umat Islam. Dan pohon kepada Allah Subhanahu wa taala berikan pertolongan kepada ikhwah kita di negeri India sekarang, daripada kalangan orang Islam yang dikena tindaskan oleh musuh bagi Allah Subhanahu wa taala daripada Hindu dan sebagainya. Minta Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada mereka dengan cepat mungkin dan mengseksakan mereka-mereka yang mengseksakan orang-orang yang beriman, orang-orang yang saleh di kalangan awliyaillah, ulama al-muslimin dan orang Islam yang berpegang kepada jalan Islam, beriman dengan Allah, beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kita terlupa sama-sama kita sebarkan pengajian kita kepada orang yang kita itu suka nak beri kebaikan kepada mereka. Dan yang ketiga, janganlah kita lupa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dalam arti kata kita itu mari sokong pengajian kita utama sekali dengan doa, dengan tenaga, dengan harta benda kita, supaya kita berjaya bersama di dunia dan di akhirat nanti. As'alullah subhanahu wa ta'ala bimannihi wa karamih ayaj'alana wa iyyakum mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ahsin aqibatana fi umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa azabil akhirah. اللهم ربنا إننا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والكورونا يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.